Peguam dan ejen hartanah perlu memberitahu perkara yang patut didengar oleh penjual ataupun pembeli, bukan perkara yang mahu didengar oleh mereka. Yang keempat, ini sangat penting. Setiap pihak perlu mengekalkan hubungan yang baik, bersilaturahim dengan baik dan berkomunikasi dengan jelas. Dalam urusan jual beli hartanah, apa yang semua pihak inginkan adalah win-win situation, bukan win-lose situation. Maknanya setiap kali kita sampai ke penghujung jual beli hartanah, kalau boleh hubungan setiap partis masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Saya contohnya sebagai peguam hartanah boleh mendapat klien lagi, kemudian sebagai ejen hartanah mungkin akan dilantik lagi untuk menjual hartanah lain ataupun direkomen pula kepada kawan-kawan pihak yang terlibat tadi. Apa yang saya maksudkan dengan komunikasi yang jelas adalah contohnya sebagai penjual, katakan beliau menjual rumah tersebut termasuk beberapa barang ataupun fixtures and fittings di dalam rumah tersebut. Jadi sepatutnya dinyatakan dengan jelas kepada pembeli dan pembeli dengan jelas bersetuju untuk menerima barang-barang tersebut dan dinyatakan dengan jelas di dalam OTP yang dikeluarkan oleh agensi dan kemudian diturunkan di dalam perjanjian jual beli. Jadi tidak mendatangkan percanggahan di masa akan datang. Sebagai contoh, katakan penjual ingin menjual rumah tersebut termasuk 2 biji aircon dan penjual perlu memastikan bahawa aircon tersebut berfungsi dengan baik semasa milikan kosong rumah diserahkan kepada pembeli. Dan begitu juga dengan pembeli, sekiranya pembeli mahu penjual membaiki katakan piping rumah ke ataupun pagar rumah, so yang itu perlu dinyatakan dengan jelas dan perlu mendapat keizinan ataupun persetujuan bersama di antara penjual dan juga pembeli dan dinyatakan dengan jelas di dalam perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak. So berkomunikasi dengan jelas. Yang kelima, penjual dan pembeli perlu menerapkan kepercayaan kepada peguam dan ejen hartanah yang dilantik untuk mewakili penjual dan juga pembeli. Peguam dan ejen hartanah yang dilantik bukan untuk diajak berdebat. Mereka dilantik supaya peguam atau ejen hartanah tadi boleh menasihati apa yang terbaik. Penjual dan pembeli boleh berterus terang dengan peguam yang dilantik masing-masing, ejen hartanah yang dilantik, apa sebenarnya masalah yang mereka hadapi dan apa yang mereka boleh lakukan mengikut lunas undang-undang dan mencapai apa yang mereka ingini dalam urusan jual beli hartanah tersebut. Saya pernah mengalami satu situasi di mana pada masa tersebut saya mewakili penjual. Di awal interview, perbincangan, penjual tidak berterus terang dengan saya dan tidak memberitahu bahawa tanah tersebut sebenarnya telah di-caveat oleh seseorang yang telah meminjamkan duit kepada penjual tersebut. Kemudian saya pun macam biasa buat land search dan masa tu baru kita find out yang rupa-rupanya ada caveat. Situasi tersebut telah menyebabkan sedikit sebanyak kelewatan. Kerana apa? Kerana saya terpaksa berhubung dengan peguam orang yang memasukkan caveat tersebut dan kemudian berbincang macam mana untuk menyelesaikan ataupun macam mana cara untuk mereka bersetuju menarik balik caveat tersebut dan melancarkan proses jual beli hartanah antara penjual dan juga pembeli terkini. Kalaulah tadi di awal perbincangan penjual sudah berterus terang dengan saya, kemungkinan besar masa boleh dijimatkan sedikit. Kita sampai ke poin yang terakhir, iaitu poin yang keenam. Saya sangat suka dengan poin ini di mana peguam dan ejen hartanah perlu memberitahu perkara yang patut didengar oleh penjual ataupun pembeli, bukannya perkara yang mahu didengar oleh mereka. For example, ada penjual yang ingin menjual hartanah sebab kita faham mereka memerlukan duit dengan cepat. Okey, kita faham yang itu. Tapi persoalannya sekarang ni, untuk situasi hartanah mereka, kemungkinan besar
Geran sudah ada, geran strata, tapi masih lagi atas nama pemaju. Dan kita tahu bahawa pemaju tersebut tidak mengizinkan pula direct transfer. Takkanlah kita nak mengiyakan apa yang mereka nak, iaitu, ya betul, confirm, urusan jual beli hartanah ni boleh berjalan dengan cepat. Saya jamin 3 bulan saja dan dia dah boleh dapat duit. Tak boleh macam tu, sebab itu bermaksud kita sudah menipu mereka. Sebagai peguam, kita tidak memberitahu mereka apa yang patut mereka dengar dan kita tidak telus. Jadi bagi saya, itu bukan perkara yang sepatutnya dilakukan dan tidak profesional untuk peguam dan ejen hartanah memberikan nasihat yang sebegitu. Saya sangat percaya dan saya sangat berpegang dengan prinsip ini. Jika kita memberitahu apa yang sepatutnya dinasihatkan kepada penjual ataupun pembeli, perkara tersebut sebenarnya akan menguatkan lagi ikatan dan hubungan silaturahim akan berpanjangan di antara kita dan juga penjual, pembeli dan semua pihak yang terlibat. Maksudnya, dia memberikan kesan jangka masa panjang yang baik. Logiknya, sebagai manusia biasa, kita akan lebih percaya kepada orang yang bercakap benar walaupun pahit untuk diterima daripada orang yang bercakap mulut manis tapi turn out to be something different dan tak betul. Okey, dengan ini itu saja 6 petua yang saya rasakan sangat-sangat membantu untuk melancarkan urusan jual beli hartanah anda semua. Kami sebenarnya ada banyak lagi petua-petua, tips-tips hartanah, basic info berkenaan dengan jual beli hartanah yang ingin dikongsikan kepada anda semua di luar sana. Jangan lupa subscribe, like dan follow kami. Don't forget to turn on your notification bell supaya setiap kali kami postingkan video baru, anda semua akan dapat manfaat. Sharekan kepada ramai lagi orang, insyaAllah ramai lagi yang akan dapat manfaat.